Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inilah dia barang yang saya beli daripada Bank Yun. Two top multimeter, digital multimeter, model ET8132. So apa yang menariknya dekat multimeter ni berbeza dengan multimeter yang lain, dia datangkan sekali dengan pouch bag dia lah. Dia ada pouch dia. So dia punya bag ni membuatkan kita punya tak adalah bersepah-sepah multimeter kita. So lebih selamat dan terkumpul semuanya dalam ni lah. So apa yang diberikan dalam ni, dia ada dia punya multimeter dia. Multimeter dia punya probe dia ni. Positif negatif ni, dan dia bagi satu fuse spare dan ada 2 biji bateri lah dia bagi. Sebelum ni saya dah masukkan dalam ni siap-siap. So kita tengok satu persatu apa yang ada, function yang ada dekat dalam ni lah, yang membezakan dia dengan multimeter yang lain. Saya ada multimeter satu lagi jenis Unity. So jenis Unity ni jenis multimeter digital juga. Model UT33C. So kat sini kalau kita tengok dia punya perbezaan ketara sekali. Yang ni dia ada dia punya knob lah untuk kita pilih yang mana kita nak gunakan. So dekat sini dia cuma ada 4 button saja. 4 button ni kita just on kan saja. So dia punya selection dia kita boleh select secara digital lah. Kalau ini manual. So kita tengok perbezaan antara kedua-dua ni saya cakap tadi. So nak guna ni kita tak boleh pakai dengan bag ni sekali lah. So kita kena keluarkan dia daripada bag dia ni. So dia cantik dia macam saiz handphone saja. Saiz handphone saja kita pegang, dan dia ada satu torchlight, dan dia ada dia punya casing. Casing dia sama macam casing handphone Getah. So part bateri dia ada dalam ni. So ini model saya cakap tadi Two Top ET8132, dan dia ada auto function. Auto function ni kita tak tahu nak guna mana, so kita boleh select pada auto lah. So kalau yang Unity ni dia punya probe ni kita masukkan di depan, tapi yang ni di bawah lah. Negatif dan juga positif. Alright. So ini antara kelebihan ni lah. Didatangkan sekali dengan bag. Yang ni tak ada bag, yang ni ada bag. So secara digital, jenis brand Tool Top. Yang ni Unity. Harga ni pun lebih kurang RM102. Dengan function ni yang kita tengok, function yang pertama kalau dekat sini kita ada sama je, dia ada off button. Yang ni pun ada off button. Ada on. On, kita tekan lama sikit dia akan on. So yang ni kita kena pilih lah. So kalau multimeter ni kita tahu biasanya dia ada meter ohm, dia ada ampere nak ukur arus, dan ada voltage AC, voltage DC. Kat sini dia ada suhu, sama ada dalam darjah Celsius ataupun Fahrenheit. So dekat sini dia hanya 4 button saja, tapi macam mana kita nak buat selection? Kita boleh tekan kepada kita punya smart function lah. So kita boleh select satu. So kalau yang ni kita boleh ukur untuk millivolt ataupun AC ataupun DC. So sekarang ni kita pilih DC. So saya boleh select kalau saya nak pilih AC lah. So kita dah pilih. Ini secara manual kita pilih AC ataupun DC. Lepas tu kita ada frekuensi. Kita nak ukur frekuensi. So yang ni Unity dia tak ada kelebihan untuk mengukur frekuensi. So dekat sini dia boleh mengukur frekuensi lah. So kalau tengok dekat sini, dia punya frekuensi yang dia boleh ukur lebih kurang tak silap saya 20 MHz ke 10 MHz, tak pasti, saya tak habis check lagi. Saya nak buat testing nanti. So ada frekuensi, yang ni tak ada frekuensi. Next. Dia ada ukur kapasitor. Kalau tengok sini ada simbol kapasitor. So yang ni tak ada untuk ukur kapasitor. Lepas tu next adalah diode. Kita nak uji diode, sama ada diode kita is it okay ataupun tidak. So kat sini pun ada sebenarnya. Dekat sini pun ada sebenarnya diode. Sama. Lepas tu microampere. Microampere nak ukur arus. Dan juga miliampere.
arus juga. Lepas tu ada NCV. Okay, NCV live punya NCV. Okay, so dekat sini tak ada NCV lah. Okay, itu antara kelebihan ni lah. Yang ni kita kena pusing-pusing julat, yang ni kita matikan. Ataupun kita boleh pilih auto. Okay, so auto dia akan select sendirilah. Kalau kita nak ukur perintang tadi saya cakap. Okay, saya ada satu perintang. So kalau yang ni kita tahu nilai kena baca kod warna perintang dia dulu. Ataupun kita test dekat julat yang tertinggi dahulu. Barulah kita buat pengukuran kan. Okay, baru kita buat pengukuran. Okay, tak dapat lagi, kita rendahkan lagi. Oh, tercabut. Okay, kita dapat. Okay, tinggi sangat. Kita rendahkan lagi. Kita baru dapat 150. Okay, so itu kalau kita gunakan secara multimeter digital yang menggunakan manual ni lah. So kalau yang auto ni tadi saya cakap, yang bila kita nak ukur perintang tadi, okay, kita ukur perintang, kita set pada auto, automatik dia tahu itu adalah resistor. Nampak dia terus tukar kepada resistor dan dia terus buat pengukuran itu adalah 151. Okay, so dia tahu itu adalah perintang. Okay, so dekat sini tadi perbezaan dia tadi dengan auto dengan yang ni. So kalau meter unity ni kita nak ukur nak ukur bateri, contohnya saya ada bateri ni. So saya kena tukar julat lah. Okay, saya kena tukar julat untuk ukur voltage DC. Okay, saya gunakan 200 dulu. Yang tertinggi 3.3 lah. Saya dapat 3.3. So kalau kita set auto dekat sini, kita letak saja. Okay, dia tahu itu adalah DC 3.3 4 volt. Okay, so kalau kita ukur perintang, dia pun tahu. Dia akan tahu itu adalah perintang. Nampak Okay, so ini antara kelebihan Tooltop punya multimeter lah. Okay, so dia tahu. Bila kita set kepada auto, dia tahu itu adalah bateri ataupun perintang. So kita apa lagi yang kita nak check lagi Okay, kita nak tengok dari segi AC punya voltage. AC punya voltage saya kena sekejap Okay, so sekarang ni saya letakkan saya punya ini Sonos 4 channel IoT punya switch box. Okay, so kat sini saya dah masukkan live and neutral. So kat sini ada lebih kurang 240 volt lah. Okay, so ada 240 volt dekat sini saya dah masukkan live dan neutral lah. So saya gunakan multimeter. Kalau multimeter digital yang jenis macam ni, kita nak ukur 240. So kita kena gunakan yang AC lah. AC, so saya tak boleh guna 200 sebab kat sini incoming dia, kita tahulah rate kita bukan 220 ke 240. So kalau kita guna 200 akan rosakkan meter kita lah sebab dah lebih. So kita akan gunakan 500. Okay, so dekat sini kita kena buat selection. Okay, dan bila kita check, okay, bila kita check kita punya incoming, kita dapat lebih kurang 240 lah dekat sini. Okay, so itu kita kena pakai. Kita kena tahu juga asas untuk multimeter ni, kita kena tahulah kita nak pakai AC. Kalau kita punya 240, so kita kena pakai yang paling tinggi dahulu. Okay, so untuk yang auto ni tadi, okay, so untuk yang auto ni tadi, dia yang akan tentukan sama ada AC ataupun DC tadi So kita cuba balik semula. Okay, AC kita. Okay, nampak dekat sini dia terus tulis kat situ 240 AC. Kita tak payah nak pilih julat apa. Kita tak payah nak tukar julat-julat apa. So dekat sini dia terus tunjukkan nilai voltage kita 240 volt 50 Hz. Okay, AC through RMS. Nampak kat sini? Dia terus nyatakan. So tak payah kita nak pilih-pilih selection yang mana. Sebab bila kita dah set auto, automatik dia akan dapat sekali dengan frekuensi sekali. Okay, kalau yang kita gunakan Unity ni tadi, kalau kita gunakan Unity tadi saya cakap, so bila kita buat pengukuran untuk voltan AC, okay, dia hanya nyatakan voltage saja dan tak ada frekuensi. Alright, jelas Okay, so dekat sini kita nampak kelebihan menang kepada Tooltop. Sebab kita tak payah nak buat selection. Kadang-kadang kita tak tahu
Kalau dekat Unity tadi dia kalah dekat pengukuran tadi secara automatik lah, dia tak ada. So kita kena buat secara manual. Kita kena pilih julat mana. Okey, itu yang nombor 1. Alright. So frekuensi tadi pun kita boleh dapat secara automatik lah. Okey. So dia yang tentukan kalau multimeter ni dia automatic detect yang sama ada itu AC ataupun DC. So kalau AC dia dapatkan true RMS punya voltage dan juga dia dapatkan nilai frekuensi dekat sini. Alright. Itu antara kelebihan tooltop lah, dia menang dekat automatic punya function. So dia boleh detect AC tu berapa volt dengan frekuensi sekali lah. So dan satu lagi kelebihan yang tak ada pada kita punya multimeter digital yang lain brand Unity ni. So tooltop dia adalah satu lagi kelebihan, dia ada NCV Live. Okay, NCV Live ni untuk apa? Untuk detect sama ada dia boleh detect AC punya signal. Okay, so saya nak tunjuk sekarang ni. Okay, saya ada 240 volt ni line ni katalah dalam dinding So bila kita gunakan function NCV Live ni, so kita kena pilih. Okay, so NCV Live ni dia akan kita pilih. So kita tak payah guna ni pun tak apa, probe. So dia boleh mengesan kehadiran arus elektrik AC tadi. Okay, so saya letak sini. Okay, dia dah boleh detect So dekat sini dia boleh detect AC. Okay, right. So dia ada kelebihan untuk mengesan arus elektrik. Okay, nampak dia menyala. So kat sini ada arus elektrik. So kita boleh trace dekat mana kita punya wiring dalam dinding kita. Okay, bila kita jauh dia tak detect. So bila hampir dia boleh detect. Okay, itu kelebihan yang ada pada tooltop punya multimeter lah. So tak ada dekat multimeter yang lain. Okay, itu kelebihan. So seterusnya saya nak ukur arus pula. Okay, sekarang ni saya ada satu board Arduino ni. Board Arduino saya nak dapatkan power supply dia 5 volt. Saya masuk dekat breadboard ni lah. So breadboard ni akan sambung perintah dan menyalakan sebiji LED lah. So litar ni bila lengkap dia akan menyalakan LED. So untuk ukur arus sebenarnya, okay, so kalau kita nak ukur arus, biasanya sambungan dia adalah sambungan secara sesiri lah. Okay, so kalau kita nak ukur arus, ni yang selalu boleh menyebabkan kerosakan pada kita punya multimeter lah. So kita tak tahu julat mana kita nak ukur arus. Okay, so kita kena gunakan ammeter A ni. So kita gunakan julat yang tertinggi dulu untuk ukur arus. Dan kita akan sambungkan dia secara sesiri lah. Okay, kalau tak ada, so kita kena naikkan lagi. Okay, so kalau probe terbalik, biasanya dia akan jadi negatif atau positif lah. So kalau sambungan yang betul, so kita dapat lebih kurang dalam 13.2 milliampere. Okay, so dekat sini kadang-kadang kita selalu tersilap macam mana nak buat pengukuran. Kita gunakan paling tinggi 200 milliampere. So kita punya bacaan tadi 13.2 milliampere. So kita kena guna julatkan tertinggi, baru kita turun. Kita tak boleh nak gunakan kita kalau tersilap kalau kita gunakan 2000 mikro, so dia akan menyebabkan kita punya ni putus lah. So kalau kita lagi sekali, okay, kita dapat lebih kurang dalam 12, okay, 12 point something lah milliampere. Okay, itu kalau kita gunakan Unity. Right. So dekat sini terdapat sedikit perbezaan antara Unity ni tadi dengan kita punya tooltop punya multimeter ni tadi. Okay, yang mana kalau kita tengok dari segi pengukuran arus, okay, pengukuran arus ni, okay, dia berbeza sedikit kalau kita nak ukur arus. Kalau kita gunakan kita punya Unity tadi, Unity ni tadi, kita memang gunakan yang ni lah. So ini memang kita jarang gunakan lah. Biasanya kalau kita tengok dekat sini pun dia ada nyatakan voltmeter, ohmmeter, milliampere, temperature lah. So kita gunakan yang ni. Berbeza sedikit dengan multimeter yang ni. Okay, so kalau kita nampak dekat sini, untuk ukur kapasitor, volt, ohm, continuity, diode, live, semua kita boleh pakai yang ni. Tapi untuk ukur arus kita tak boleh gunakan yang ni. So kita kena tukarkan ke sini. Okay, kita kena tukarkan untuk ukur arus saja.
Okay, lain macam biasa lah. So kat sini kita boleh nampak 600 mA maksimum yang dia boleh read Okay, so untuk arus kita kena gunakan sini. Okay, perbezaan sedikit lah dengan Unity tadi. Okay, ada berbeza. Okay, so kita tengok ukur arus. Kalau kat sini kita dapat lebih kurang 13 mA tadi. So untuk yang ni kita tengok. Okay, kita letakkan. Terus kita letak. Kita dapat 13 mA. Okay, dan dia nyatakan situ DC lah. So kalau kita gunakan auto pun, okay, kita tak boleh pakai auto kat sini untuk kita cuma boleh select AC ataupun DC lah. Alright, so dekat sini kelemahan. That's why kalau kita masukkan kita punya ni untuk ukur arus, okay, kalau probe kita letakkan dekat sini. Okay, bila kita nak ukur arus, dia akan bagi warning dekat sini lead lah. So lead yang ni lah, probe kita ni, lead kita kena tukar. So dia remind kita low tukar untuk ukur arus, kita kena tukarkan ke sini lah. Okay, baru dia detect. Okay, dan kita buat selection DC Okay, so bila kita ukur, kita dapatlah kita punya arus berapa miliampere. 13.28 miliampere. So dekat sini kita nampak ada perbezaan sedikit. So dia perlu kena tukar. Dan dia remind bila kita nak ukur arus tadi, kalau kita tak tukar kita punya lead ni tadi ataupun probe ni tadi, so dia akan notify kat kita lah. So tukarkan lead. Okay, untuk ukur arus sahaja. Yang lain masih macam seperti voltage, ohmmeter, kapasitor, diode masih boleh guna yang ni. Okay, so inilah macam mana penggunaan multimeter jenis tooltop ni tadi. So dia boleh ukur arus AC dan juga DC. Kalau Unity ni tadi dia cuma boleh ukur arus DC saja. Untuk AC dia tak boleh nak ukur. Kita kena gunakan clamp meter lah. Okay, untuk DC punya. Okay, so memudahkan kita sebab untuk ukur voltage, rintangan tadi kita boleh gunakan auto. Okay, dan frekuensi, kalau AC tadi kita dapatkan frekuensi siap-siap. Yang ni tak ada frekuensi. Okay, itulah dia penerangan ringkas macam mana kita nak buat pengukuran. Okay, kalau meter biasa yang digital ni, dia ada kelemahan dia dan ada kelebihan dia lah. Masing-masing ada kelemahan dan kelebihan. So yang saya beli ni, tujuan saya beli tadi sebab dia boleh ukur frekuensi dan satu dia ada auto function lah. Okay, dan dia boleh buat pengukuran arus AC. Okay, multimeter ni dia tak ada pengukuran arus AC. So saya kena gunakan clamp meter. Okay, so multimeter digital tooltop ET8132. Okay, ada function-function yang menarik dekat sini. Selain daripada kalau kita tengok dia ada lampu dekat sini ada dia punya ni. Lepas tu satu lagi ada torchlight belakang dia ada torchlight. Kita boleh on off kan torchlight dia. So selagi kita tak tukar lead ni, dia akan warning dekat kita lah. So tukar lead. Bila kita gunakan julat untuk pengukuran arus tadi, dia suruh tukar lead ke sini lah. Okay, kita tengok lagi NCV. Okay, kelebihan yang satu lagi tadi tak ada pada multimeter yang lain tadi, NCV live Okay, kita nak detect arus elektrik ataupun wire elektrik yang membawa arus. Okay, dalam dinding ke dalam kadang-kadang kita tak perasan dalam dinding, dalam papan, dalam apa ni yang tersorok lah. Okay, yang tersorok dia boleh detect ni tadi. Okay, so saya dah tunjuk tadi video tadi. Ni antara kelebihan ni lah. Okay, so temperature seperti biasa, temperature ni dia just ukur temperature yang ada ni. Saya tak pasti temperature ni dia boleh gunakan probe ataupun tidak, gunakan lip ni. Okay, rasanya temperature yang normal sajalah. Kalau yang Unity dia ada dia punya. Okay, kalau jenis Unity dia ada dia punya sensor dia lah. Ujung ni ada sensor dia. So kita boleh gunakan apa ni, Unity punya sensor lah untuk temperature. Tapi untuk ni dia hanya baca suhu sekitar saja. Sensor dia saya tak pasti, rasanya tak boleh kot. Sebab kat sini pun dia tak ada tuliskan simbol. Untuk itu antara kelemahan dia lah. Okay, kita nak ukur suhu dekat suhu dekat satu kawasan ke, kita tak boleh gunakan probe ni. Alright.
So frekuensi tadi saya cakap kelebihan dia tak ada pada multimeter lain. Frekuensi dia boleh ukur sehingga 10 MHz. Okay, so kita pun jarang tapi at least bagi siapa yang berkaitan dengan elektronik, biasa bermain dengan frekuensi, at least dia boleh ukur frekuensi. Cuma dia tak boleh displaykan bentuk gelombang. Okay, gelombang frekuensi tu kita tak boleh nak nampak dalam bentuk gelombang lah. Okey, itu saja perkongsian saya hari ini berkenaan dengan multimeter digital jenama Tooltop ET132 yang saya dapatkan daripada Banggood lah. So benda ni sebenarnya bukannya cakap sebab saya dah ada multimeter, tapi ada kadang-kadang kita perlukan function macam frekuensi tadi nak ukur arus. Okey, so multimeter ni antara multimeter yang nampak canggih lah canggih sebab dia boleh dia boleh buat pengukuran frekuensi. Lepas tu dari segi arus tadi dia boleh automatic detect sama ada AC ataupun DC, dan bila dekat mode function auto tadi dia boleh tahu itu bateri ke rintangan ke, dia boleh tahulah. So memudahkan kita sebenarnya. Okay, so nampak simple, nampak kecil kecil macam handphone saja, dan dia datangkan sekali dengan beg ini yang menarik bagi saya lah. Okay, sebab multimeter ni kalau tak ada beg dia akan bersepah lah. Ini kelebihan dia, size pocket kecil sama macam handphone besar dia, dan semuanya kita boleh letakkan dalam dia punya beg. Dan kelebihan paling utama tadi, NCV Live tadi lah, kita boleh detect wire yang ada dekat dalam dinding. Okay, kita boleh check dia dekat mana ada arus elektrik. So itu kelebihan dia tadi. So ada torchlight belakang tadi. Okay, ada torchlight, kita boleh onkan torchlight dia. Okay, kita boleh offkan. Lepas tu dekat skrin dia pun dia ada lampu, boleh onkan lampu. So far okey, tak adalah orang cakap gelap sangat Okay, dan dia punya display pun besar, mudah untuk kita tengok. Dan yang penting kita boleh masukkan dalam beg ni, dan dia punya probe ni tadi kita boleh simpan dekat satu tempat dan tak hilang lah. Okay, kalau multimeter jenis yang saya guna sekarang ni, jenis Unity ni, dia bila kita nak simpan, selalunya dia punya wire dia agak bersepah lah. So wire dia tergantung macam tu. Okay, so dua multimeter perbezaan saya dah share kan. Terpulang kepada masing-masing, sama ada nak dapatkan yang analog, mungkin yang siapa yang dah biasa guna analog is better. Digital, dan saya gunakan digital yang latest punya auto function. Okay, digital yang ni tak ada auto function, yang ni ada auto function. Okay, Assalamualaikum.